Selamat pagi kepada murid-murid yang dikasihi. Saya Cikgu Vun Meng Ling dari SMK Rosli Dobi Sibu. Pada pagi ini saya akan berkongsikan karangan pendapat bahagian A untuk mata pelajaran Bahasa Melayu SPM. Karangan pendapat bahagian A diuji dalam kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Marilah kita membaca arahan soalan karangan bahagian A. Maklumat di bawah berkaitan dengan pencemaran sungai. Huraikan pendapat anda tentang pencemaran sungai. Panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah, sekarang murid-murid akan diberi 2 bahan, iaitu gambar dengan sajak, kemudian murid-murid juga diberi 1 petikan. Baik, murid-murid hendaklah membaca kedua-dua bahan ini dan mencari fokus. Murid-murid hendaklah mencari fokus daripada sajak dan juga fokus daripada petikan. Kita lihat apakah fokus yang murid-murid dapat jumpa dalam sajak ini. Haiwan hidup megah di belantara, sesiapa yang melihat pasti teruja. Kebesaran ilahi melebar luas di seluruh dunia. Bumi yang kepupusan rimba, alam yang cantik semakin pudar. Sungai kini dicemari dengan kotoran manusia. Mengapa begini terjadi akhirnya? Manusia mengejar duniawi tanpa mempeduli makhluk alam. Manusia angkuh dengan pembangunan. Baik, apakah fokus yang dijumpai oleh murid-murid di sini? Baik, cikgu sudah mewarnakan perkataan yang penting, iaitu mengapa manusia angkuh. Manusia angkuh merujuk kepada sifat negatif manusia yang mencemarkan alam. Sungai merupakan sebahagian daripada alam. Sifat negatif manusia telah mencemarkan sungai. Oleh itu, fokus yang dijumpai oleh murid-murid di sini ialah sifat negatif manusia. Sifat negatif manusia ini juga merujuk kepada punca. Punca sungai tercemar. Jadi, murid-murid telah menjumpai fokus pertama dalam sajak, iaitu punca pencemaran sungai disebabkan oleh sifat negatif manusia. Sekarang kita melihat petikan. Kegiatan pembuangan sampah dari kawasan perumahan di sepanjang sungai, tepi tasik dan laut merupakan antara punca utama pencemaran itu berlaku. Pencemaran ini berlaku apabila sisa toksik dibuang dan dialirkan ke dalam longkang, parit, terusan dan seterusnya ke dalam sungai. Tindakan tersebut secara tidak langsung merosakkan hidupan laut dan setengah pulau pula dilaporkan tidak mempunyai sistem pelupusan sampah yang baik, sekaligus mewujudkan istilah pulau sampah secara terancang atau tidak terancang. Dari sisi perunding alam sekitar, Malaysian Water Partnership ambil ayat, masalah pencemaran ini boleh diatasi dengan pelbagai usaha seperti menerapkan ilmu kesedaran sivik dalam jiwa anak-anak di peringkat seawal prasekolah. Oleh itu, murid-murid boleh menjumpai fokus yang kedua, iaitu usaha. Usaha menerapkan nilai kesedaran sivik dalam jiwa anak-anak. Siapakah yang bertanggungjawab memupuk kesedaran sivik dalam jiwa anak-anak? Sudah tentunya ibu bapa, disebabkan ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak.
Anak-anak ketika kecil senang dibentuk kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baik. Apabila pelajar sudah menjumpai dua fokus, iaitu fokus satu, punca pencemaran sungai, fokus yang kedua, usaha mengatasi pencemaran sungai, maka murid-murid saya tunjukkan karangan cikgu. Okey. Kita guna teknik menulis karangan yang dapat merangsang pemikiran murid. Yang pertama, murid mesti ingat isu. Ayat pertama ialah isu. Ayat pertama nyatakan isu. Isu tentang apa? Tentang tema soalan. Tema soalan dan kehendak soalan ialah pencemaran sungai. Pencemaran sungai. Baik, selepas itu kita akan memberikan sebab kepada isu, kemudian kita menyatakan kehendak soalan. Baiklah, isu. Sungai yang merupakan bukti kebesaran Tuhan kini telah tercemar. Ini ialah isu yang dibincangkan. Mesti ada sungai, ada tercemar. Sungai berkaitan dengan tema soalan kita, tercemar juga berkaitan dengan tema soalan kita. Kemudian, kita sokong isu ini dengan memberikan sebab. Hal ini disebabkan sungai yang mengalir jernih telah terjejas oleh segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. Okay, inilah punca sungai, pencemaran sungai. Kehendak. Oleh itu, kita akan membincangkan punca pencemaran sungai dan usaha mengatasi pencemaran sungai. Ini merupakan kehendak soalan, iaitu kita nyatakan punca dan kita nyatakan usaha. Dari mana kita jumpa kehendak soalan ini? Daripada bahan 1 dan bahan 2. Bahan 1 petik sajak, bahan 2 merupakan petikan. Punca kita peroleh daripada sajak bahan 1, usaha kita peroleh daripada petikan. Oleh itu, kita akan membincangkan punca pencemaran sungai dan usaha mengatasi pencemaran sungai. Murid-murid mesti ingat untuk mengawal patah perkataan, mengawal jumlah patah perkataan. Baik, kita untuk menulis perenggan isi, murid-murid mesti ingat idea, sebab, contoh, kesan. Kita ingat huruf pertama, I, S, C, K. Baik, idea. Punca utama pencemaran sungai ialah sikap negatif manusia. Hal ini berpunca daripada perbuatan manusia yang membuang sampah dan sisa binaan ke dalam sungai. Baik, ini ialah sebab. Sebab ini menyokong idea. Membuang sampah dan sisa binaan ke dalam sungai, kita juga ada petik daripada bahan. Okey. Sampah, sisa, binaan, punca pencemaran Sungai Kelang. Murid-murid boleh ambil maklumat daripada bahan, kedua-dua bahan, dan masukkan ke dalam perenggan. Okey? Baik, sebab hal ini berpunca daripada perbuatan manusia yang membuang sampah dan sisa binaan ke dalam sungai. Kemudian, murid-murid memberikan contoh. Misalnya, pembuangan sampah dan sisa binaan ke dalam sungai akan merosakkan hidupan akuatik yang merupakan sumber makanan kepada penduduk di sekitar sungai. Ini ialah contoh. Okay, kita juga ada petik daripada bahan. Kemudian kita nyatakan kesan. Kesan daripada contoh. Akibatnya, pengaliran toksik ke dalam sungai akan menjejaskan kesihatan penduduk yang bergantung kepada sungai sebagai sumber air. Kita mesti ingat untuk mengawal patah perkataan. Kemudian kita lihat perenggan yang ketiga. Idea. Pencemaran sungai dapat diatasi dengan usaha ibu bapa dalam membentuk jiwa anak-anak untuk menghargai sungai. Jadi,
Untuk perenggan yang ketiga ini, kita menjumpai fokus usaha ibu bapa dalam petikan, iaitu bahan 2. Kita petik dan jadikan sebagai isi atau dijadikan sebagai idea utama. Kemudian murid-murid memberikan sebab untuk menyokong idea. Hal ini penting kerana usaha ibu bapa menanamkan kesedaran sibik dalam jiwa anak-anak sejak di prasekolah bertepatan dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ungkapan menarik ini cikgu hanya guna satu sahaja sebab ini merupakan karangan bahagian A. Kita hanya boleh menulis sehingga 200 patah perkataan. Oleh itu, kita menggunakan satu peribahasa sahaja. Kemudian kita pergi kepada contoh, pemberian contoh. Sebagai contoh, pemupukan kesedaran sibik dalam jiwa anak-anak tentang penjagaan sungai adalah mudah sewaktu kecil. Kenapa cikgu kata adalah mudah sewaktu kecil? Kerana jiwa anak-anak mudah dilentur ketika mereka masih kecil. Anak-anak mudah menerima nasihat daripada anak-anak ketika mereka masih kecil. Selepas itu, kita akan memberikan kesan kepada contoh. Implikasinya, jiwa anak-anak akan dibentuk untuk menyayangi sungai, sekaligus menyemai tanggungjawab untuk memelihara kebersihan sungai. Jadi untuk menulis kesan, cikgu guna implikasinya. Okey, di atas sini cikgu guna akibatnya. Pastikan jangan guna perkataan yang sama untuk menunjukkan murid-murid mengetahui variasi perkataan untuk memperkaya kosakata. Kerana kosakata juga diambil kira dalam pemakahan bahasa. Jadi kita guna implikasi di sini, ya. Selain daripada implikasinya, murid-murid juga boleh guna kesannya. Murid-murid juga boleh guna impaknya. Baik. Cikgu baca semula kesan daripada contoh tadi. Implikasinya, jiwa anak-anak akan dibentuk untuk menyayangi sungai sekaligus menyemai tanggungjawab untuk memelihara kebersihan sungai. Murid-murid boleh guna sekaligus, tetapi ingat, pisahkan sekaligus, bukan dekat, tetapi jarakkan. Sekaligus dijarakkan. Dan murid-murid mesti ingat untuk mengawal jumlah patah perkataan supaya pemerengganan adalah sekata. Akhir sekali kita pergi kepada penutup karangan. Penutup karangan, murid-murid mesti ingat KCH. Huruf pertama kehendak ialah K, huruf pertama cadangan ialah C, dan huruf pertama harapan ialah H. KCH, KCH. Baik, untuk bahagian kehendak, murid-murid mesti memasukkan tema soalan, iaitu pencemaran sungai, ya. Jangan cerita perkara lain, mesti tumpu kepada tema soalan supaya murid-murid tidak menulis karangan yang terpesong. Baik, untuk kehendak, pencemaran sungai hendaklah diatasi supaya kelestarian sungai terpelihara untuk generasi yang seterusnya. Kemudian, murid-murid menulis ayat untuk cadangan. Masyarakat hendaklah menjaga kebersihan sungai kerana sungai merupakan sumber air kepada kehidupan. Masyarakat hendaklah menjaga kebersihan sungai kerana sungai merupakan sumber air kepada hidupan. Baik, di sini pelajar boleh ingat kata bantu. Kata bantu ada banyak. Hendaklah, mestilah, wajarlah. Murid-murid boleh guna kata bantu yang cikgu sebut tadi. Iaitu murid-murid boleh guna hendaklah, mestilah, wajarlah. Kemudian, satu lagi kata bantu yang cikgu lupa sebut tadi, haruslah. Murid-murid boleh menggunakan kata bantu yang disebut
tadi. Baiklah. Kemudian murid-murid boleh juga masukkan kata hubung kerana untuk menjadikan ayat ini mempunyai huraian. Okey, murid-murid masyarakat hendaklah menjaga kebersihan sungai kerana sungai merupakan sumber air kepada hidupan. Kemudian kita tulis tentang harapan. Harapan kita agar sungai dapat dikembalikan kebersihannya dan fungsinya seperti sedia kala. Harapan kita agar sungai dapat dikembalikan kebersihan dan fungsinya seperti sedia kala. Jadi untuk menulis harapan, kita ingat perkataan harap. Untuk menulis harapan, kita ingat perkataan harap. Baik, murid-murid mesti ingat untuk mengawal jumlah patah perkataan. Jadi, cikgu tulis 200 patah perkataan. Kita ikut arahan, mematuhi arahan soalan, iaitu karangan ditulis dalam lingkungan 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah, cikgu buat rumusan untuk karangan bahagian A. Okey, iaitu murid-murid diberi bahan, bahan 1, bahan 2, ataupun mungkin ada bahan 3, kita tidak tahu ya. Tapi contoh yang cikgu beri di sini adalah bahan 1 dan bahan 2. Kemudian murid-murid ingat ISK, isu sebab kehendak untuk pendahuluan. ISCK, murid-murid ingat ISCK untuk menulis isi. ISCK untuk menulis isi. Kemudian murid mengingat KCH untuk menulis penutup karangan. Murid-murid mengingat KCH untuk menulis penutup karangan dan ingat kawal jumlah patah perkataan. Baiklah, sudah sampai ke penghujung pelajaran pada pagi ini. Saya, Cikgu Vun, mengucapkan terima kasih kerana bersama saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada murid-murid sekalian. Saya Cikgu Vun Meng Ling dari SMK Rosli Dobi. Pada pagi ini saya akan berkongsi dengan murid-murid tentang teknik menulis karangan bahagian B untuk mata pelajaran Bahasa Melayu SPM. Marilah kita sama-sama membaca soalan karangan bahagian B. Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Karangan bahagian B biasanya diberi stimulus. Kita membaca stimulus karangan terlebih dahulu. Pembelajaran secara maya membolehkan pengajaran dan pembelajaran terus dijalankan ketika institusi pendidikan ditutup ekoran pandemik COVID-19. Namun, pembelajaran secara maya belum dapat mengatasi masalah semua murid untuk terus menerima pelajaran sepenuhnya. Oleh hal yang demikian, setiap murid hendaklah memiliki disiplin diri yang tinggi untuk belajar secara maya agar matlamat pembelajaran secara maya tercapai. Semua pihak terutamanya ibu bapa haruslah memastikan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran secara maya dengan sebaik-baiknya kerana manfaatnya tidak terbatas. Baik, kemudian murid-murid akan membaca soalan yang diberikan di sini. Pembelajaran secara maya merupakan alternatif untuk memastikan murid terus belajar pada situasi pandemik COVID-19 melanda negara. Huraikan kebaikan pembelajaran secara maya kepada murid.
Baiklah, murid-murid lihat di sini kebaikan. Kebaikan yang berwarna biru itu merupakan kehendak soalan. Kemudian, kita lihat frasa berwarna hijau iaitu pembelajaran secara maya kepada murid merujuk kepada tema soalan. Murid-murid hendaklah meneliti kebaikan pembelajaran secara maya kepada murid, iaitu murid-murid mestilah membincangkan tentang kebaikan pembelajaran secara maya kepada murid. Kemudian, murid-murid hendaklah meneliti stimulus karangan, iaitu pembelajaran secara maya, pandemik COVID-19, disiplin diri yang tinggi untuk belajar secara maya, manfaatnya tidak terbatas. Saya akan memasukkan stimulus ini ke dalam karangan. Murid-murid akan perhatikan karangan yang cikgu bina. Kemudian murid-murid mesti juga memerhati subjek. Subjek yang terdapat dalam stimulus ialah murid. Oleh itu, karangan murid haruslah menggunakan subjek murid. Baiklah, kita lihat contoh karangan yang cikgu bina. Stimulus ini perlu dipetik oleh murid-murid untuk dimasukkan dalam karangan. Baik, kita perhatikan teknik yang cikgu guna untuk menulis karangan bahagian B. Baik, untuk menulis karangan bahagian B, pendahuluan, cikgu meminta murid-murid mengingat ISK. I merujuk kepada isu. Baik, isu yang berkaitan dengan tema. Murid boleh menulis satu ayat. Kemudian S merujuk kepada sebab. Dalam sebab, murid-murid boleh menulis 2 hingga 3 ayat. Kemudian, murid ingat kehendak. Dalam kehendak, murid-murid menulis satu ayat sahaja. Baik, coba murid-murid perhatikan di sini. Cikgu dah sediakan perenggan pendahuluan. Dan ingat murid-murid, apabila kita menulis perenggan, kita mesti mengawal jumlah patah perkataan. Baiklah, murid-murid dengar di sini. Kita akan memulakan perenggan pendahuluan dengan menulis isu. Isu yang berkaitan dengan tema soalan. Itu yang cikgu mewarnakan frasa tertentu di sini. Pandemik COVID-19, kemudian cikgu juga mewarnakan pembelajaran secara maya, iaitu tema soalan mesti berada dalam ayat pertama pendahuluan. Tema soalan mesti berada dalam ayat pertama pendahuluan. Kemudian, cikgu juga menekankan subjek iaitu murid. Murid-murid ingat bahawa subjek ini jangan ditukar kepada perkataan lain seperti pelajar, seperti remaja. Murid-murid tidak harus menukarkan subjek kepada perkataan lain seperti remaja ataupun pelajar. Murid mesti ikut kehendak soalan dan juga tema soalan. Baiklah, cikgu baca. Mendepani pandemik COVID-19 ketika ini, murid yang tidak dapat belajar secara bersemuka di sekolah telah menjalankan pembelajaran secara maya di rumah.
Selepas itu, cikgu akan menulis ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang seterusnya akan menyatakan sebab kepada isu. Ayat yang seterusnya akan menyatakan sebab kepada isu. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara maya supaya murid dapat terus belajar dalam talian. Usaha ini adalah untuk memastikan murid tidak tercicir dalam pelajaran. Namun begitu, murid haruslah mempunyai disiplin diri yang tinggi agar dapat menjamin keberkesanan pembelajaran secara maya. Baiklah, di sini murid-murid lihat bahawa dalam menulis tentang sebab, ayat itu boleh bertambah-tambah. Iaitu cikgu tulis di sini, ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Cikgu tulis 3 ayat. Kalau ayat sangat panjang, murid-murid boleh tulis 2 ayat. Dengan syarat 2 hingga 3 ayat murid-murid tulis berkaitan dengan sebab. Berkaitan dengan sebab kepada isu yang dibincangkan dalam karangan, iaitu pembelajaran secara maya. Baiklah, lepas tu murid-murid lihat di sini dalam ayat yang ini, namun begitu murid haruslah mempunyai disiplin diri yang tinggi. Di mana cikgu ambil ini ya? Kalau murid-murid rujuk balik kepada stimulus. Okey. Baik, cikgu pun ambil daripada stimulus. Disiplin diri yang tinggi untuk belajar secara maya. Murid-murid jangan saling bulat-bulat. Murid petik saja, petik isi ataupun ayat daripada stimulus, kemudian masukkan ke dalam perenggan. Lihat cikgu bina soalan. Cikgu bina ayat begini. Namun begitu, murid haruslah mempunyai disiplin diri yang tinggi. Cikgu masukkan ke dalam ayat ini dengan memetik daripada stimulus. Nampak tak? Baik. Begitu juga pandemik COVID-19, cikgu petik juga. Cikgu masukkan ke sini. Nampak? Di sini. Jadi apabila menulis karangan bahagian B, murid-murid mesti sentiasa melihat kepada stimulus juga yang sesuai murid petik masuk ke dalam karangan. Sama ada masukkan ke dalam pendahuluan ataupun boleh juga masukkan ke dalam isi karangan, ikut kesesuaian. Jadi lepas tu kita akan pergi kepada ayat yang terakhir, kehendak. Hakikatnya pembelajaran secara maya banyak mendatangkan kebaikan kepada murid. Baik, kehendak ini dia merujuk kepada kehendak soalan. Nampak tak di sini? Kebaikan. Kebaikan ialah kehendak soalan. Pembelajaran secara maya merujuk kepada tema soalan. Dia mesti ada dalam kehendak soalan. Supaya murid-murid akan dapat menulis dengan baik dalam isi. Baiklah, perkataan cikgu kawal pada 75 patah perkataan. Saya harap murid-murid faham ya. Okey. Ingat saja ISK. Ingat sahaja ISK ya. Baiklah, kita pergi kepada perenggan isi sekarang. Baik, dalam menulis isi, murid-murid boleh ingat ISCKP, iaitu I ialah idea, 1 ayat, S ialah sebab, tulis 1 hingga 2 ayat, C ialah contoh, tulis 1 hingga 2 ayat, K ialah kesan, tulis 1 hingga 2 ayat, dan P ialah penegasan, tulis 1 ayat. Baik, apabila menulis karangan isi, murid-murid sudah tahu
tentang isi yang perlu disampaikan, iaitu kita memerlukan 3 isi, 3 isi untuk karangan bahagian B. Sekurang-kurangnya 3 isi untuk karangan bahagian B. Jadi di sini cikgu tunjukkan perenggan yang cikgu bina. Okey. Baik. Di sini cikgu baca idea, idea utama. Kalau kita sebut perkataan lain, dia boleh kita sebut sebagai ayat topik juga. Idea ialah ayat topik, idea utama. Idea utama hanya satu. Lepas tu murid-murid kena huraikan idea utama itu. Jangan campur adukkan dengan isi-isi lain dalam perenggan yang sama. Baiklah, dalam idea utama sini, tengok bagaimanakah cikgu membina ayat. Antara kebaikan pembelajaran secara maya kepada murid ialah murid dapat meneruskan pembelajaran jarak jauh dengan guru secara dalam talian tanpa bersemuka. Baik, ini ialah idea utama. Murid dapat meneruskan pembelajaran jarak jauh dengan guru secara dalam talian tanpa bersemuka. Jadi selepas tu murid akan tulis tentang sebab. Okey, sebab mengapa kita sokong idea utama ini. Teknologi komunikasi secara dalam talian, maafkan saya, teknologi komunikasi moden seperti komputer riba dan telefon pintar telah menjadi semakin signifikan kepada murid untuk mengikuti pembelajaran secara maya bersama guru mereka. Baik, ini ialah sebab. Sebab kita nyatakan bahawa pembelajaran secara dalam talian boleh berlaku kerana ada ini, komputer riba, ada telefon pintar yang semakin penting kepada murid untuk mengikuti pembelajaran secara maya bersama guru mereka. Lepas tu cikgu kata untuk sebab murid-murid boleh tulis 2 ayat ataupun 3 ayat. Di sini oleh sebab ayat cikgu panjang, jadi cikgu tulis 2 ayat saja. Sini ayat yang pertama, sekarang kita pergi kepada ayat kedua. Dengan adanya teknologi moden ini, pembelajaran secara maya dapat dilaksanakan bagi mengurangkan risiko murid dijangkiti COVID-19 di sekolah kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Baik, ini ayat kedua cikgu. Cikgu masih terangkan lagi bagaimanakah teknologi moden ini dapat menyokong pembelajaran secara maya. Kemudian, murid-murid mesti mencari peluang untuk masukkan ungkapan menarik iaitu peribahasa. Oleh itu, cikgu telah memilih peribahasa ini. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Ungkapan menarik ini mesti dipilih oleh murid-murid mengikut kesesuaian ayat. Jika murid-murid membina ayat, murid-murid fikir peribahasa ini bolehkah dimasukkan dalam ayat yang saya bina. Fikir, kalau boleh, masukkan terus. Jangan pula terlalu banyak masukkan peribahasa sehingga mengganggu maksud perenggan. Satu perenggan ni cikgu masukkan 1 sahaja peribahasa. Cikgu harap murid-murid faham ya. Kemudian cikgu pergi kepada ayat contoh. Okey. Sebagai contoh, murid hanya perlu memuat turun aplikasi Google Meet dan Zoom Meeting yang telah menjadi medium sesi pembelajaran secara maya antara murid dan guru. Jadi cikgu pun menggunakan Google Meet dengan Zoom Meeting sebagai contoh. Contoh kena spesifik lah. Jadi letaklah pembuka dan penutup kata kerana Zoom Meeting dan Google Meet ini dalam bahasa Inggeris ya. Okey. Baik, lepas tu murid-murid sampai ke bahagian kesan ya. Okey, ini kesan ini murid-murid dia rujuk kepada contoh tadi ya. Kesan merujuk kepada contoh. Implikasinya, segala tugasan murid untuk meneruskan pembelajaran secara maya dengan guru akan menjadi lebih mudah.
Cikgu selalu juga mengajar murid-murid SMK Rosli Dobi dengan menggunakan Google Meet ya. Dalam Google Meet saya sentiasa memberikan tugasan kepada murid. Murid akan menjawab dan memberi respon kepada saya ya. Sama ada mereka sudah siapkan tugasan ataupun belum. Baiklah. Selepas kita memberikan kesan, kita akan pergi kepada penegasan. Okey. Tegasnya, murid dapat memperoleh pelbagai manfaat yang tidak terbatas menerusi pembelajaran secara maya. Nampak tak murid-murid di sini yang berwarna ni? Yang berwarna ni. Cikgu ambil daripada stimulus. Cikgu naik ke atas. Okay. Ini dia. Nampak tak? Cikgu tengok sesuai cikgu masukkan. Okey, ini terpulang kepada anda lah. Terpulang kepada kreativiti murid itu sendirilah. Okey, nak mahu guna yang bahagian ayat yang mana untuk daripada stimulus untuk dimasukkan ke dalam perenggan karangan. Nampak tak di sini? Cikgu masukkan di sini. Lepas tu cikgu mengawal perkataan pada 116 patah perkataan. Okey, faham ya murid-murid? Baiklah, kita pergi kepada perenggan yang seterusnya, iaitu perenggan yang ketiga. Okey, kita tengok idea utama cikgu. Idea ya. Umum mengetahui bahawa kebaikan pembelajaran secara maya kepada murid ialah murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Ini merupakan idea utama ya. Cikgu kata satu perenggan hanya satu idea utama. Selepas itu murid akan memberikan sebab untuk menyokong idea utama itu tadi. Jadi cikgu guna sebab di sini. Hal ini disebabkan maklumat yang dapat diperoleh daripada pembelajaran maya amat komprehensif dan menarik seperti video, infografik dan animasi. Okey? Sini pembelajaran maya ini juga merujuk kepada bahan-bahan pembelajaran yang boleh diperoleh daripada rangkaian internet. Baik, tengok murid-murid di sini, cikgu beri contoh, dia kena spesifik lah. Kalau nak dapat A+, kalau nak dapat A+, perlu berikan contoh yang spesifik ya, baru boleh dapat A+ ya. Baik untuk SMK Rosli Dobi, murid-murid yang mendapat A+, kesemuanya dapat memberikan contoh-contoh yang spesifik dan jelas. Murid-murid janganlah menggunakan perkataan dan sebagainya. Contoh kan, kalau murid dah hilang idea, murid akan buat begini. Seperti video dan sebagainya. Jadi dan sebagainya tu jangan guna. Kenapa? Dan sebagainya itu menunjukkan murid tidak ada idea lagi untuk meneruskan penulisan. Jadi murid akan guna dan sebagainya. Jadi elakkan ya, kalau murid-murid hendak mendapat grade A+, mestilah memberi contoh seperti inilah. Kalau bagus, beri 3 contoh. Okey, video, infografik dan animasi. Terpulang kalau murid-murid hanya terfikir dua contoh pun bolehlah, tapi janganlah guna perkataan dan sebagainya dan lain-lain tu. Elakkanlah. Elakkan supaya karangan murid-murid menunjukkan murid-murid dapat menulis dengan matang dan pandai memberikan contoh, idea banyak berkembang. Saya harap murid-murid faham ya. Lepas tu kita pergi kepada ayat contoh ya. Ayat contoh biasa kita akan guna ini tamsilnya kita guna yang berlainan lah. So tadi dekat atas cikgu dah guna sebagai contohnya. Jadi di sini cikgu guna tamsilnya. Baik. Tamsilnya, murid yang sentiasa melayari internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran secara maya adalah lebih berilmu pengetahuan. Lantas mereka tidak berasa gementar apabila menghadapi peperiksaan kerana persediaan rapi sudah dilakukan.
Memang ya, kalau murid-murid yang banyak membaca sekarang ni kan dunia teknologi digital, jadi murid-murid boleh membaca melalui internet bahan-bahan yang bermanfaat lah melalui internet. Jadi apabila ilmu pengetahuan itu semakin meluas, pemikiran murid juga semakin berkembang. So murid-murid mempunyai banyak idea, banyak contoh. Ini akan mengukuhkan karangan murid-murid. Okey. Baik, ilmu pengetahuan yang luas turut membantu murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif, sekaligus menjana pemikiran murid untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Sekarang ni kalau untuk bahasa Melayu ini memang perlu banyak menjawab soalan kebat terutama dalam kertas 2 tu, soalan 6 dan soalan 7 murid-murid perlu menjawab soalan kebat kan, perlu memberikan pendapat, perlu menjawab soalan pemikiran kritis, perlu menjawab soalan penyelesaian masalah. Oleh sebab itu murid-murid perlu banyak membaca. Okey. Baik, lepas tu kita pergi kepada kesan ya. Baik, lepas tu kita kesan kesan daripada contoh ini tadi. Baik, contoh ini seperti cikgu kata kan, dia boleh bertambah dia boleh bertambah cikgu kata contoh ni dia boleh bertambah kan. Sebenarnya cikgu dah beri berapa contoh sini 1 2 1. Okey, cikgu kira lagi 1. Okey, 2 2 contoh ni sebab ayat cikgu panjang ayat cikgu panjang Kalau ayat pendek tu boleh beri 3 lah kan. Okey. Lepas tu kita tengok kesan dia. Kita beri kesan kepada contoh tadi. Baik, kita guna impaknya di sini. Impaknya prestasi murid dalam pelajaran semakin baik, malahan keyakinan juga meningkat untuk menghadapi peperiksaan ya. Baik, ini dia kesan kita kena kawal juga, oleh sebab kita kena kawal perkataan. Jadi apabila contoh kita dah panjang, kesan tu kita beri 1 lah. Sebaliknya kalau contoh tu ayat contoh murid tidak banyak, kesan tu boleh ditambah lah. Murid-murid mesti pandai kawal sendiri kawal pembinaan ayat, pemberian contoh, supaya kita dapat mengawal jumlah perkataan agar mematuhi arahan soalan Arahan soalan tidak boleh melebihi 500 kan. Arahan soalan 350 hingga 500 patah perkataan sahaja. Okey. Baiklah. Kita lihat kepada penegasan. Lantaran itu, murid harus memanfaatkan pembelajaran secara maya untuk menambahkan ilmu pengetahuan, kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagungnya. Okey, lihat di sini saya masukkan peribahasa Peribahasa kerana bagi cikgu ayat ini sesuai lah untuk masukkan peribahasa ini. Okey, nampak? Dalam ayat penegasan ini kita tekankan idea utama, iaitu menambahkan ilmu pengetahuan. Penegasan ini murid-murid kita merujuk kepada penegasan kepada idea utama. Cikgu harap murid-murid faham ya. Baik, kita pergi kepada perenggan yang seterusnya. Baik, okey, ini ialah perenggan yang keempat. Okey, apa pula isi cikgu dalam perenggan keempat inilah? Baik, lihat idea di sini Selain itu, kebaikan pembelajaran secara maya kepada murid ialah murid dapat mengakses bahan pembelajaran yang dimuat naik oleh guru. Ini idea utama dia. Murid dapat mengakses bahan pembelajaran yang dimuat naik oleh guru. Kemudian murid-murid berikan sebab kepada idea tadi. Okey, sebabnya cabaran yang dihadapi oleh guru sepanjang sesi pembelajaran secara maya dilaksanakan ialah guru tidak dapat memberikan bahan pembelajaran kepada murid secara bersemuka.
Jadi apabila guru tu tidak dapat memberikan bahan secara bersemuka, biasalah guru-guru akan menghantar bahan tersebut melalui telegram kan. Melalui telegram, biasalah melalui telegram, melalui WhatsApp kepada murid-murid ya. Lepas tu kita pergi kepada ayat contoh sini. Ayat contoh. Okey, ayat contoh. Misalnya, usaha memuat naik bahan pembelajaran melalui platform secara maya dapat memastikan murid memperoleh bahan yang dipelajari untuk dirujuk kembali. Okey. Jadi bahan ni penting ya. Murid-murid dia, kalau dia dah dapat bahan, dia cetak lah. Okay, dia cetak, lepas tu dia boleh ulang kaji balik ya. Jadi kita tengok kesan Tengok kesan ni, oleh sebab contoh ni cikgu beri satu ayat saja tau. Lepas tu jadi kesan dia kita boleh beri lebih. Kamu lihat, murid-murid lihat. Apabila contoh dia satu saja, kesan saya boleh beri lebih. Kita mesti fleksibel lah, kita mesti pandai kawal. Kita mesti pandai kawal cara penulisan kita. Okey, yang penting jangan lari daripada idea utama ini. Okey, idea utama ini pula menyokong tema soalan kita tu tadi. Tema soalan dengan kehendak soalan kita itu tadi, iaitu kebaikan pembelajaran secara maya kepada murid. Kita mesti selalu ingat kehendak dan juga tema soalan. Kita tidak mahu karangan kita terpesong. Jadi apabila menulis, kita selalu ingat, okey, idea utama kita, sokong kehendak dan tema soalan karangan ya. Okey, kita tengok kesan ya. Dalam konteks ini, murid akan berasa lebih yakin dengan bahan pembelajaran yang lengkap dengan hanya memuat turun segala bahan pembelajaran daripada guru. Jadi apabila guru muat naik, murid-murid pun muat turun bahan pembelajaran. Jadi cikgu kesan ni cikgu beri lebih. So, contoh ni cikgu beri satu ayat. Jadi cikgu kesan cikgu tambah ya. Kesan ni boleh bertambah-tambah lah. Okey Yang penting kita kena kawal perkataan di sini. Jadi kita tak boleh nak semua panjang ya. Kita kena okey. Sebab cikgu cikgu beri sini satu ayat, kemudian contoh satu ayat. Jadi kesan kita boleh banyakkanlah di sini. Nampak? Okey Dalam konteks ini, murid akan berasa lebih yakin dengan bahan pembelajaran yang lengkap dengan hanya memuat turun segala bahan pembelajaran daripada guru. Baik, antara bahan pembelajaran yang boleh dimuat naik oleh guru ialah nota, latihan, grafik dan video yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada murid tentang sesuatu topik pelajaran. Jadi di sini cikgu beri contoh juga ya, spesifik. Nampak tak? Nota, latihan, grafik dan video. 4 contoh cikgu beri di sini. Terangkan jugalah. Okey. Bahan-bahan ni boleh beri gambaran yang jelas kepada murid ya tentang suatu topik pelajaran ya. Biasa murid dia suka tengok video kan, dia suka tonton video, dia suka lihat grafik juga ya. Yang berwarna-warni. Murid sukalah, dia dapat menarik perhatian murid untuk belajar. Selepas itu kita pergi kepada penegasan. Okey. Baik, sesungguhnya pembelajaran secara maya membolehkan murid mengakses bahan pembelajaran daripada guru. Jadi di sini nampak tak? Dekat penegasan sini, cikgu tekankan semula idea utama, iaitu mengakses bahan pembelajaran daripada guru, dan cikgu kawal perkataan pada 122 patah perkataan. Okey. Baik, lepas tu kita lihat kepada penutup. Penutup karangan ya. Okey. Baik, penutup. Okey. Baik, untuk penutup karangan, murid-murid perlu ingat KCH ya. Murid-murid perlu ingat KCH, iaitu K ialah kehendak. K ialah kehendak. Kita ingat huruf yang pertama iaitu K. K ialah kehendak. K ialah kehendak. Kemudian murid-murid ingat cadangan. Cadangan, murid-murid ingat huruf C. Huruf C. Kemudian murid-murid ingat harapan. Di sini murid-murid ingat huruf H. Huruf H. Jadi sini ingat apa tadi murid-murid?
kita ingat huruf K. K, K, kita ingat huruf K. Kemudian kita ingat huruf C. Kita ingat huruf C. Kemudian kita ingat huruf H. H. Jadi, murid ingat KCH. KCH. Okey? K merujuk kepada kehendak. Kehendak soalan tu. Okey? Kemudian C merujuk kepada cadangan. Kemudian H merujuk kepada harapan. Okey? Jadi sini kita perlu ada tulis tema soalan dia, pembelajaran secara maya. Okey? Baik, lihat. Konklusinya, semua murid hendaklah mengaplikasikan pembelajaran secara maya dengan efektif supaya keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui platform maya dapat meningkatkan prestasi murid sekaligus menyediakan murid untuk menduduki peperiksaan awam. Jadi sini kita tahu bahawa pembelajaran secara maya merupakan tema soalan kita. Jadi kita mesti masukkan ke dalam kehendak soalan. Kehendak. Okey. Selepas itu kita pergi kepada cadangan. Cadangan ni kita ingat perkataan haruslah. Murid-murid juga boleh guna kata bantu yang lain seperti hendaklah, mestilah, wajarlah. Okey. Kita ingat kata bantu. Kalau ayat cadangan mesti ada kata bantu. Okey. Pihak sekolah, ibu bapa dan murid haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebin untuk memastikan pembelajaran secara maya dapat diteruskan tanpa gangguan. Jadi di sini cikgu masukkan ungkapan menarik peribahasa. Bagi cikgu dia sesuai sesuai untuk dimasukkan sebab bekerjasama bagai aur dengan tebin. Jadi lepas tu kita pergi kepada ayat terakhir, harapan. Dengan demikian kita berharap agar pembelajaran secara maya untuk memastikan murid tidak tercicir dalam pelajaran pada ketika negara dilanda pandemik COVID-19 akan dapat direalisasikan. Jadi di sini ada ayat harapan, kita ingatlah perkataan berharap. Ataupun kita boleh buat ayat begini, dengan harapan. Ataupun begini, harapan agar. Boleh, asal kita ingat perkataan berharap ni. Okay? Perkataan berharap kita ingat. Baiklah, di sini cikgu rumuskan tentang penutup ya. Baik, untuk kehendak di sini, pelajar ingat mesti meletakkan tema soalan. Jangan cerita perkara lain. Cerita tentang tema soalan, iaitu pembelajaran secara maya. Okay. Lepas tu pelajar ingat cadangan. Cadangan pelajar ingat untuk menggunakan kata bantu ya. Haruslah, mestilah. Okay. Kemudian untuk harapan, murid-murid ingat perkataan harap. Kita berharap dengan harapan ataupun harapan agar. Kita asal ayat kita ada perkataan harap ni. Okey. Kita bina ayat begini menggunakan perkataan yang perkataan harap ya, untuk menunjukkan harapan, ya. Jadi ingat tadi KCH. Kita ingat huruf pertama KCH. Saya harap murid-murid faham ya. Baiklah. Baik. Murid-murid lihat kawalan cikgu pada 500 patah perkataan. 500 patah perkataan ya. Untuk selamat jangan buat lebih lah. Kita nak jaga supaya kita sentiasa ikut arahan soalan ya. Baiklah, cikgu ambil kesempatan untuk kongsi tentang peribahasa. Bagaimanakah cara murid-murid boleh memasukkan peribahasa dalam karangan ya. Ni contoh dia.
Peribahasa. Okey. Contoh di sini, peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa. Okey, masukkan peribahasa. Hari ini jelas dinyatakan dalam peribahasa. Okey, orang tua-tua pernah berkata, perkara ini bertepatan dengan peribahasa. Hari ini bersesuaian dengan peribahasa. Okey, ataupun peribahasa boleh letak di depan. Bukan. Boleh letak di belakang kata hubung kerana. Kerana bulat air kerana pembetong, bulat manusia kerana mufakat. Umpama peribahasa bagai au dengan tebing. Maksudnya di sini ada ayat lah. Di depan sini ada ayat. Ada ayat di depan, peribahasa di belakang. Okey, yang bahagian atas ni peribahasa di belakang. Nampak oh? Okey oh. Lepas tu kita pergi kepada ni, cikgu cuba masukkan supaya pelajar boleh nampak. Contoh peribahasa dalam ayat masyarakat haruslah mengamalkan gaya hidup sehat kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak dengan kasih sayang yang sepenuhnya seperti menatang minyak yang penuh agar masyarakat penyayang dapat dijana. Langkah pragmatik perlu diambil dengan segera untuk memerangi COVID-19 sesuai dengan peribahasa yang mengatakan bahawa sediakan payung sebelum hujan. Masyarakat mestilah berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, agar pekerjaan yang sukar menjadi senang. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum harus bekerjasama bagai au dengan tebing untuk mewujudkan keharmonian. Baiklah, jadi cikgu tunjukkan semula. Okey, baik. Murid-murid lihat bagaimana nak hendak memasukkan peribahasa ke dalam ayat ya. Okey. Peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati, kita letak di belakang ayat. Okey, seperti menatang minyak yang penuh, cikgu selitkan di tengah-tengah. Okey, sediakan payung sebelum hujan juga di hujung ayat. Kemudian ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, cikgu selitkan di tengah ayat. Kemudian bagai au dengan tebing, cikgu selitkan di tengah ayat. Baiklah, murid-murid sekalian, cikgu harap perkongsian cikgu pada hari ini bermanfaat kepada anda. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih.